Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam buat semua penonton-penonton yang menantikan segmen setiap Isnin ni, tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana. Pastinya segmen yang kita bawakan setiap Isnin ini adalah satu segmen yang sangat mahal nilai dia. Tuan-tuan, sebab perkongsian dia adalah pengalaman. Tanpa pengalaman anda tak tahu kat mana lagi. Okey, baik, yang tu kita akan kongsi kemudian dengan tetamu yang sudah pun berada di hadapan saya. Sekejap lagi kita sembang Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan episod yang ke-195 segmen Inilah Ceritaku bersama dengan Encik Rozaimi 17 Ogos 2020. Okey, untuk anda semua di luar sana, anda boleh bertanyakan apa saja berkenaan dengan pengalaman, tip, nasihat. Itu semuanya mahal tu. Saya minta nanti tetamu kita tak adalah nak simpan-simpan dia punya tip, nasihat kan. Kita nak kongsi. Betul. Banyak kita kongsi, banyak kita dapat, insya-Allah. Betul. Okey, sebelum tu pesanan CTC lah untuk anda semua di luar sana. COVID-19 ni sebenarnya belum lagi selesai. Kita dah jumpa virus yang ketiga, yang terlalu cepat. Jadi kalau tak ada apa-apa, duduk rumah je lah. Yang mana ada gelang pink tu tak perlulah nak tayang gelang tu ke sana mall apa semua, nak beritahu orang ramai kata awak bawa balik luar negeri, tak perlu. Itu bukan gelang yang suruh anda membangga-banggakan untuk keluar. Tolong sangat-sangat. Okey, sama-sama kita jaga kita. Baik, tanpa membuang masa kepada anda semua, segmen ni juga boleh anda ikuti di YouTube channel CTC FM. Dekat sana kita ada playlist untuk semua segmen. So kalau tengok aku nak dengar Cikgu Rozaimi dah terlepas, pergi dekat YouTube channel kami, insya-Allah. Baik, kita mulakan segmen kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Sihat. Dah makan sate? Kenyang. Terima kasih. Komen sikit. Sate yang gebu, tembam, lazat. Kau tengok badan aku terbaik. Tiap Isnin aku sapu. Okey, baik. Hari ni datang bersama dengan partner Cikgu Saiful Asrul. Cikgu Saiful Cik Puan Imam Malik. Wow. Okey, alhamdulillah ada partner tu. Yes. Okey, baik, betul-betul. Oleh itu Forex is the best job masa COVID ni. Muhammad Ibrahim Adam. Wow. Betul. Betul juga kata Muhammad Ibrahim ni kepada penonton. Memang betul. Dalam masa COVID ni, pemain-pemain dagangan mata wang asing ataupun forex ni, dia tak berbunyi langsung. Dia relax kat rumah, dia post slow, dia withdraw slow kan. Okey, sebab dia tak ada bersangkut paut dengan kerja, kena buang kerja, ni tak kisah. Ini adalah ilmu yang kita belajar sendiri dan kita dagangkan sendiri untuk individu trader lah. Baik, dan 1-2 hari ni ada lagi kawan-kawan saya yang kena scam berkenaan dengan forex ni. Nanti kalau nak cerita benda tu dia panjang, tapi tak apalah. Orang kat luar sana, mungkin nanti Rozaimi akan bagi nasihat macam mana supaya anda tidak tertipu dengan scammer-scammer ni. Sebab dia pakai nama broker yang memang stabil kat Malaysia ni. So dia dapat duit anda senyap, lepas tu dia buka akaun lain. Itu kena jaga. Baik, sebab benda ni panas lagi. Saya pun panas juga ni bila orang scam orang ni. Baik, kita berkenalan dengan tetamu kita. Kenalkan diri, nama, berasal daripada mana, buat apa yang sekarang ni yang anda lakukan. Silakan. Baik, pertama kali saya ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Azmi, Wak Rizam dan juga pihak CTC FM sendiri yang sudi menjemput saya. Sebenarnya saya sangat teruja lah dan rasa macam dihargai bila datang ke sini pertama kali dan berjumpa berdepan sendiri dengan DJ Pak Su yang memiliki suara jantan
Kan? Suara jantan juga. Sama je. Sama je. Okay. Nama saya Muhammad Ruzaimi bin Rozilan. Okay. Berumur 34 tahun. Berasal di Rantau Panjang, Kelantan. Tetapi mak ayah bekerja di Perak. Saya membesar di Perak lah, di Manjung, dan juga sekarang ni di Bagan Serai. Nama panggilan untuk kita sembang? Panggil Cik Mi je. Cik Mi Ya, Cik Mi. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, berasal daripada negeri Cik Siti Wan Kembang. Asal dia tapi dilahirkan di Perak. Jadi orang apa sebenarnya nak sebut? KL lah, KL senang. Wow. KL sebab menetap di KL lah. Betul lah. Okey, baik. Saya nak baca komen sekejap sebelum kita bermula ya. Boleh. Okey, daripada Abdul Aziz, Power cikgu. Okey, Guntur Wijaya ni rakan kita mungkinlah di Indonesia. Sihat selalu cikgu. Daripada Muhammad Hafiz Hashim, forex boleh kaya dalam satu malam dan forex juga boleh bankrupt dalam satu malam. Betul ke? Saya dengar ini daripada mulut yang pernah bermain forex ataupun dia kena tipu. Ni saya simpan, saya lock soalan ni. Memang best dia nak tahu. Ni tadi pun Pak Su dah beritahu kan. Sebabnya kita kena tahu sedikit. Okey, Sepet Fazli. Assalamualaikum Pak Su. Tetamu minggu ini Cikgu Effendi Nordin juga ada dengan kita. Syarul Nizam. Baik. Komen-komen awal. Itu komen awal. Dia nak tahu betul ke forex ni boleh kaya sekelip mata, boleh bankrupt sekelip mata. Itu nanti kita sembang. Baik. Untuk pertama kali, first ni Pak Su suka sangat macam mana Cik Mi boleh terlibat, kenal, dapat tahu pasal dagangan mata wang asing. Okey, tahun dia dan apa kisahnya kat belakang tu? Baik. Sebenarnya saya tahu pasal dunia trading ni, forex ni sekitar tahun 2012. Waktu itu awek saya lah kenalkan. Awek sekarang ni isteri lah. Alhamdulillah. Kan. Mula-mula dia kenalkan sebab dia bekerja dengan broker. Masa tu broker daripada China. Okay. Dia bekerja di Bangsa. Dan saya beritahu dekat dia yang bahawasanya forex ni memang haram lah. Okey. Kan kenapa kerja kat situ? Benda tak logik, kita tak nampak. Macam mana boleh ada urusan jual beli? Okey. Dan memang saya tak restu pun sebenarnya. Oh ya mula-mula pun. Di awal langsung tak restu lah. Tak restu. Sial Cik Puan. Kan ni tadi. Sorry. Okey. Sambung. Kemudian saya pun yalah waktu tu masih bekerja. Baik. Dan saya punya girlfriend tu masih berterusan lah bekerja dalam industri forex tu. Dan saya sedikit sebanyak pun ada terlihat lah nota-nota pasal candle, pasal support dan resistance, buy and sell dekat MetaQuotes. Yalah, rasa macam ada sifat ingin tahulah juga sebenarnya. Yalah, kalau dah hari tengok kan. Kemudian saya pun waktu tu mungkin ada sikit duit, ada macam belagak sikit lah. Saya kata kat dia, bawalah sifu yang paling power, saya nak belajar waktu tu. Dan Jamie beritahu dengan girlfriend tu. Bawakan sifu yang paling terror sekali. Betul. Dan waktu itu dia kenalkan seorang sifu ni, yuran dia harga RM10,000 Malaysia. RM10,000. Mengajar di hotel waktu tu, di KL juga, di dalam bilik lah. Saya ingat lagi dia ajar mula-mula download MetaQuotes, ajar cara nak buy, cara nak sell dan menggunakan stock. Itu saja. Habis. RM10,000 waktu tu. 2012. Dan saya kata, macam ni memang kacang rebus forex kan. Patutlah ramai orang boleh buat duit. Sebab kita tengok iklan banyak kan. Betul lah, betul. Dan saya cuba waktu tu dah trading dengan Forex United. Waktu tu dengan Forex United. Dengan sekali belajar je. Sekali belajar je. Dah trade terus. Terus trade. Tak ada demo lah, terus trade. Wah, confidentnya. Confident lah. Kan? Kita malah nak buang masa kan. Saya pun trade depo 500, tak sampai 2 jam hangus. Sebab kita tak tahu nak masuk position tu 001 lot ke 0.02 lot ke. Saya terus masuk 1 lot. 1 lot. Buy sell 2 jam habis, lepas tu dapat gaji, depo lagi.
last tak ada apa-apa result pun sebenarnya. Ya Allah. Kemudian saya ada tengok iklan di Facebook waktu itu, anjuran Jero Azrul. Jero Azrul, okay. Yes. Waktu itu Cikgu Omar lah yang mengajar. Oh, okey. Dan saya belajar teknik BBMA dan juga dengan Sheikh Quraish. Sheikh Quraish ni dia orang kanan kepada Jero Azrul waktu ketika dulu lah. Okey. Saya rasa Cikgu Aslan kenal ni orang. Ya, ni orang lama ni, orang totai semua ni. Okey. Dengan Cikgu Said ni lah saya berulang alik daripada rumah saya Pandan Jaya hingga ke Semenyih. Jauh tu. Jauh, tapi tak apalah, kita nak belajar ni pasal sebab dah minat. Saya belajar waktu itu, dia hanya ajar satu benda saja, money management. Saya ingat lagi money management ni dia ajar kalau masuk 001 lot, kemudian bila dah compounding akan masuk berapa pula, sehinggalah berbelas-belas muka surat pasal money management saja. Takkanlah saya nak lawan untuk guru kan. Betul bila lah. dia kata macam tu Kan disuruh belajar belajarlah dulu. Okey. Bila balik rumah tekan juga lot gajah. Saya kata bila nak kaya macam ni. Itu masalah trader. Betul. Masalah trader di awal. Betul. Okay. Tu sambung-sambung. Saya tak nak potong Kemudian saya memang lama dah guna teknik BMA ni daripada tahun 2013 hingga 2016. 3 tahun. Saya belajar teknik basic dengan advance dengan Cikgu Omar ni. Okey. Saya ikat perut pergi kelas sampai 2016 saya praktik. Saya ingat lagi waktu itu saya pergi belajar BBMA dengan di Hotel KL Central. Kemudian itu basic BBMA baru. RM350. Saya rasa cukup murah dah tu. Memang power ni. Sebab pernah kena yang 10k. Ya, betul. Kita jadi macam appreciate lah benda tu kan. Okey. Kemudian selepas habis tu, sebulan selepas tu saya refresh lagi di hotel di Kedah. Saya teknik BBMA juga, kelas yang sama. Sampai Cikgu Omar pun terkejut. Asal kau datang lagi? Saya kata tak faham lah cikgu. Tapi waktu itu saya ingat duit poket saya ada RM5 saja. Ngam-ngam dengan roti. Sebab duit dah habis depo, loss. Kan. Nak cerita pasal forex ni memang sedih lah. Tinggal RM5 masa tu. RM5. Kita pun jual mahal lah. Cikgu Omar kata, jom lah Mi makan. Saya dah kenyang cikgu, saya kata kan. Padahal belagak lagi. Belagak lagi. Cikgu kata, teman okay. Belanja kan. Tu saya ingat lah Cikgu Omar banyak mengajar kan. Yelah depo-depo loss sampailah tak tahu. Dah jadi macam penagih dah sebenarnya. Dia jadi macam penagih. Hari raya kita patut beraya melawat sanak saudara kan. Saya terperap dalam bilik duduk tengok chat lah. Memang tak jadi orang. Beratnya. Sampai duit memang dah licin dalam bank ni. Saya punya leader time tu dengan broker Black Bull lah, Cik Azwan. Dia kata stop depo, jadi IB. Saya kata takkan nak jadi IB macam MLM je kan. Macam nak jumpa orang, nak kena jual. Saya kata ni buang masa aku ni. Saya kata jiwa tu lebih pada dagangan Ya, betul. Dia kata Ming, kau dah boleh start trade, kau dah memang suka sharing orang, jadilah IB. Mereka register bawah kau ajarlah dia orang sampai lebam. Dia kata macam tu. Betul. Kemudian yelah saya cuba ajar seorang termasuklah partner saya Cikgu Asrul ni pada tahun 2015 kan. Bila dah ada dekat dalam 30 orang yang saya mengajar. Baik. Pendapatan affiliate saya waktu tu sebulan dalam $2,000 lebih. Banyak. Saya rasa lagi best pula jadi IB. Tak ada emosi, confirm biru kan. Confirm biru. Okey. Itulah kemuncak dia. Saya sekarang ni fokus kepada IB daripada trading sendiri. Sehingga kini dan buat IB development semualah. Maknanya trade tak trade lah. Trade masih trade sebab tapi kita kena tunjuk bukti kat orang. Kita boleh buat duit. Itu salah satunya. Ya, macam mana kita nak jual produk kita betul. Itu daripada segi menjadi seorang IB. Yes. Baik, sebelum tu sebab perjalanan sebelum jadi IB ni dia banyak cerita-cerita yang selalu orang di luar sana kena. Salah anggap. Salah anggap, ambil sepatan. Terkena macam-macam lah. Bukan terkena dengan orang je, dengan diri sendiri. Betul. Kan kadang-kadang dia masuk tu dia fikir okey, aku masuk hari ni $100 USD. Bulan ni aku target 1,000 ataupun besok 1,000. Dia dimomokkan dengan benda-benda macam tu. Betul. Masa Cik Mi dulu macam mana? Ada tak benda-benda macam ni? Ataupun
diri sendiri yang membuatkan tamak tu datang ke macam mana? Masa trade lah. Okey, dia sebenarnya semua orang boleh sukses dalam trading ni. Dia jangan terdesak saja. Jangan jadikan platform atau industri forex ni sebagai jalan keluar daripada kemiskinan. Itu salah. Terus terang saya beritahu, salah. Sebab saya dah alami. Saya dah alami. Dengar betul-betul saya dah alami. tip ni. Okay. Saya mula-mula percaya pada forex yang bahawasanya memang ada teknik Holy Grail. Saya minta tips daripada Sheikh Gaddafi, Cikgu Anas KSM, daripada Johor pergi ke Melaka pula kan. Lepas tu pergilah jumpa mana-mana Tok Guru, Faibur Musang, Teluk Panlima Garang, saya pergi jumpa. Mengerti? Kan, lepas tu saya cuba curi perhatian Cikgu Mansur pula, saya pergi jumpa Cikgu Mansur, minta tips, minta ini, dan mereka memang tak loket lah berkongsi. Kesudahannya saya dapat tahu bahawa Holy Grail sebenar tu adalah daripada management, money management, dan juga diri sendiri yang tak tamak. Dia trade kena enjoy dan kena relax. Dia tak boleh terlalu happy, tak boleh terlalu marah, terlalu terdesak, tak boleh. Dia kena tengah-tengah je. Target mingguan katakanlah 20%. 20% tu adalah loss dan juga ataupun profit lah. Kalau dah loss, okay, relax. Minggu depan pula. Okay. Sebab tu lah ramai cikgu-cikgu sekarang ni, zaman sekarang ni, dia mengatakan kita trade dengan duit yang lebihan kita belanja. Ya, betul, mesti duit lebihan. Kan? Ya, duit kalau lebihan. kita gunakan duit yang kita perlu nak guna untuk bayar sesuatu, kalau loss tu yang jadi dia ganggu fikiran, emosi apa semua. Sebab tu saya macam saya ada buat kelas kan. Kelas saya memang saya buat tentang kesedaran bahawasanya forex ni kalau dah belajar tiada jalan pulang. Kalau loss pun nak depo lagi, kalau profit mesti trade lagi. Tiada jalan pulang. Okay. Orang yang datang kelas saya tu kebanyakan ni yang bawa Grab, yang tak ada kerja, yang terdesak nak duit. Saya bahaya juga tu. Ya, betul. Sebab tu saya beritahu mereka, tuan-tuan yang hadir malam ini, tolong register jadi IB. Maknanya apa? Kalau trade, kalau mereka ada klien, ada trader yang trade under mereka, dapat duit affiliate tu, depo lah pakai duit affiliate. Duit yang ada dalam bank tu simpan, beli susu anak, bayar sewa rumah ke apa kan, belanja mak ayah. Kan, itu maksud saya lah. Sebab pengalaman-pengalaman yang daripada sifu-sifu lain sampaikan ke tahap ni beli susu anak, ni nak trade. Ya, betul. Tak apalah, aku trade dulu. Aku boleh beli susu yang mahal sekali. Saya nak mereka lihat bahawa industri ni bukan semata-mata trade saja. Dia lebih pada tu, more than that. Yeah. Lebih pada tu. Boleh jual signal, boleh jual buku atas rajin je. Betul lah. Atas rajin je. Bila dah masuk baru kita nampak satu benda, ni okey, ni boleh. Baik, kita tengok soalan ada tak? Tadi soalan yang mula-mula tadi tu saya nak bawa ke hujung. Okay, nasihat nanti kan. Okey, Assalamualaikum cikgu, nak tanya bagaimana detik perubahan cikgu dalam dunia forex dan juga berapa modal ketika detik perubahan itu. Ni masa perubahan. Masa mula-mula itu orang dah dengar tadi 10,000. Okey, ni saya rasa lah soalan dia ni, bagaimana detik perubahan cikgu? Detik perubahan saya bermula apabila saya menjadi introducer broker. Di situ. Tahun 2014 yang betul-betul saya fokus lah. Sebab saya full time pun start tahun 2014 sehingga kini. Dan pendapatan saya sehingga kini pun adalah hampir 90% adalah melalui affiliate. Maknanya trade sekarang ni just seronok lah. Seronok tunjuk bukti kepada rakan investor, rakan trader, klien ataupun ABAB bahawasanya ni nama saya Muhammad Azmi, ini profit lah 10%. Alhamdulillah, cukup. Sekadar bukti untuk mereka join trading ni. Tidak perlulah tunjuk bukti sampai riban-riban kan. $10, $20 untuk satu hari. Ada satu cikgu ni saya ingat, dia kata target jangan banyak. Bila dalam seminggu ada 3 kali yang boleh trade, $20. Seminggu dah berapa? Ya, betul. Banyak tu. Sebab kita ada kerja kan, ada yang berniaga. So bagi saya itu logik lah. Logik juga. Betul kan? Setuju dengan Pak Su kan. Dia sebab Pak Su fikir daripada kau loss, lebih baik kau target hari yang kau rasa ni kena best kan, market cantik, masuklah. Trade ni memang kena ukur baju badan sendirilah. Trader yang paling power adalah trader yang berani cut loss lah. Itu saya sampaikan. Itu yang jarang kita jumpa cut loss ni. Sebab kita dah terbiasa bila biru je kalut nak tutup. Kan bila merah sanggup hold sampai habis duit. Nak top up kita memang bukan orang kaya.
So kesudahannya kena ambil sejadah, ambil sembahyang, doa hajat. Itu yang salah tu. Tak boleh. Itu memang tak boleh. Orang doa dulu kan. Ya. Baru buat usaha. Sebab itu saya beritahu dekat rakan-rakan trader kat luar sana, kalau kita masih belum ada kemampuan untuk deposit besar ke apa, jadi IB, luaskan networking. Supaya apa? Kita dapat duit affiliate tu, depo lah pakai duit affiliate. Duit sendiri simpan je dalam bank. Simpan dalam SB ke, simpan dekat unit trust ke, tabung haji ke, FD ke, mana-mana lah. Pulang. Kan, Pulang. Okey, itu daripada segi perubahan ke IB. Daripada perubahan sebagai seorang trader. Bila masanya rasa konsisten tu? Bila dah belajar yang 10,000 habis, kemudian trade. Bila masa yang rasa konsisten? Okey, bila masa konsisten tu, soalan dia Pak Su memang sangat bagus. Saya ada cipta satu teknik, namanya SQD. Itu pun hasil SQD, daripada yes, Simple Quick Development lah. Okey. Ini pun daripada idea asal daripada tok guru saya juga, Sheikh Quraish. Sebenarnya singkatan nama dia SQD tu, Sheikh Quraish. Okey. Okey. So dia kata kau pakailah. Dan saya dah beberapa kali modify dah teknik tu. Dan teknik ni dia hanya 30 hingga 50 pip saja. Lepas tu kena cabut. Untungnya. Teknik ini dia sebenarnya terbalik daripada teknik asal. Contohnya kalau macam SNR, kalau sampai resistant, dia dah breakout kan. Dia akan buat pullback, kita akan continue buy. Betul. Tapi tidak, untuk teknik SQD ni kami akan continue sell apabila dia ni jatuh ke bawah balik. Senang kata, dia telah hit stop loss dan dia telah manipulate harga tu, dia patah balik, baru kami follow. Patutlah dia ambil, maknanya keuntungan walaupun dah tertinggal bas, tapi masih boleh ambil. Yes. Teknik ni bukan pucuk ngakar. Sebab saya pernah terfikir kan, satu dunia dia ajar benda yang sama, price action sama. Kan, candle petak, bentuk petak ke bentuk bulat, bentuk bujur. Tetapi kenapa ramai trader yang loss kan? Dan saya telah fikir-fikir macam mana pihak big player nak manipulate retail-retail ni. Saya cuba follow pemikiran mereka, dan itulah yang saya klik teknik SQD ni. Okey, kalau boleh tahu, Ruzaimi dulu bekerja sebagai apa? Saya dulu sebelum masuk dalam bidang forex ni, oil and gas dan juga shooting film. Okey. Sebab bila bercakap, bila bersembang, dia tepat, straight. Jadi mudah faham. Okay. Sebab tu saya tanya. Baik. Bukannya tanya sebab apa. Sebabnya bila perkataan yang keluar tu mudah difahami dan jelas, maknanya senang lah. So stay tune kawan-kawan. Banyak lagi nak keluar ni. Okey, saya tengok lagi. Ni siapa ni? Saiful Asrul. Okey. Okey, salam cikgu Mi, bertuah dapat dengar cerita daripada Cik Mi. Nampak? Ni yang saya suka ni, feedback yang macam ni. Saya suka sangat ya. Kalau ada soalan silakan. Maaflah tajuk. Boleh bagi suggestion kelas cikgu yang boleh saya rujuk. Okey, di akhir nanti Kak Ipoh nanti di hujung saya akan bagikan peluang. Apakah kita patut trade masa news? Okey, kalau daripada segi ni pula satu. Bagus juga soalan ni. News. Bila news je kan, cepat-cepat semua nak depo. Tapi bagi Cik Mi, macam mana Cik Mi? Perlu ke? Macam teknik saya ni, kadang-kadang sebelum news, kadang selepas waktu news. Okay. Ada juga waktu tu, waktu news pun ada. Tetapi nasihat saya, kalau trader-trader lama mungkin dah tahu, tapi trader baru mungkin tak tahu, bahawasanya kebarangkalian untuk berlaku kegelinciran harga ataupun slippage tu ada. Itu yang takut tu. Ya. Apabila trader dia dah letak pending order position, buy stop, sell limit ke sell stop, itu adalah harga yang belum confirm lagi yang mereka dapat, non guarantee price oleh pihak broker ataupun LP. Betul. Sebab itu harga bila mereka letak sell di sini akan dapat harga di bawah. Sebab itulah harga yang telah di deal oleh pihak broker yang mereka terpaksa setuju. Mereka kena faham, mereka tak boleh marah broker. Tak apa boleh. Ni slippage 30 pip, 40 pip. Okay. Sebab kita dah setuju nak menega dekat situ, tetapi harga dia telah dinego dan bagi kat harga lain, terpaksalah kita ambil. Baik. Ni pun kena tepuk dada tanya selera juga ni. Siapa tadi ni? Syizat Husin. Saya harapkan boleh trade news.
ada dua pandangan kat sini lah. Ada dua pandangan. Ada yang suka betul-betul trade news, macam terpulang. Pesta pula kan. Malam ni ada news, okey, depo siap-siap Cara kan. masing-masing. Okey. Cara masing-masing. Baik, Rozilan Hussein terbaik Along. Ayah tu. Allahu Akbar, ayah Alhamdulillah. Saya pernah kenal yang menceburkan diri dalam trade ni. Sekarang dia boleh dikatakan senang, tapi dia memang ada backup plan. Duit yang dia dapat dari trade digunakan untuk buat bisnes nyata. Alhamdulillah sekarang saya tengok dia sangat berjaya. Okey. Tapi saya masih lagi takut dengan apa yang buruk saya dengar sebelum ini. Baik. Sebenarnya nanti kita dengar kupasan daripada Cik Mi. Sebenarnya apa bidang pun, kalau betul cara dia akan jadi baik. Betul, setuju. Bidang apa sekalipun, dia kena niat dulu. Niat dululah. Dia kena niat dan semangat. Lepas tu jadikan benda yang kita buat ni, kita kena jadikan dia sebagai hobi. Hobi ni baru dah lebih enjoy dan lebih ikhlas. Minatnya kan. Dia hobi kan. Dia hobi. Umpama macam ni lah Pak Su, saya bagi contoh kan. Kita minat memancing. Baik. Bila kita pergi mancing 8 jam dekat sungai, seekor ikan pun tak dapat. Takkanlah kita nak pergi terjun dalam tu nak marahkan ikan. Kenapa kau tak makan? Tak boleh. Maksudnya bila trading pun macam tu. Betul. Bila market dah tak boleh kita kontrol kan, kita cabut dah. Tak payahlah kita nak bengang ataupun nak tambah lagi lot, nak marahkan keadaan. Tak boleh. Itu maknanya kita terdesak. Lepas tu kata kena enjoy, jadikan kejayaan ni sebagai hobi. Trader ni kena jadikan dia sebagai hobi. Trade man-man, pelan-pelan. Macam tu. Okey, baik. Ni cantik tuan-tuan dan puan-puan. Saya suka nasihat daripada Cik Mi ni. Okey Cik Mi, sebagai seorang trader ni, pengalaman pahit yang pernah dilalui oleh Cik Mi sendiri, yang kena sampai bagi setiap orang dia akan sampai tahap tu. Sampai macam, pernah ke tidak sampai terduduk, rasa macam alamak semangat aku hilang terus. Ni sebab ramai soalan ni memang soalan orang paling suka sekali. Ya, betul. Sebab dia tahu manis dah sekarang. Yang pahit tu. Okey. Dia boleh jadikan sepadan. Pada ujung tahun 2016. Ujung Ya. Saya telah diberi peluang untuk bekerja dalam broker lah. Baik. Nama broker tu adalah Harvest. Okey, Harvest. Ya. Dan saya merupakan sebagai Chief Marketing Officer lah di situ. Dan saya deal dengan beberapa MIB, Cikgu Febul Musa, Cikgu Bahar, Mansur Safari sebagai MIB lah, antara yang top-top lah. Cikgu Bahar Kelantan ke? Tak, Bahar Febul Musa, partnernya. Okay. Dan kita masih baru, kita percaya bulat-bulat kepada pihak LP, pada pihak konsultan kan. Langit tak selalu cerah. Ada beberapa masalah dalaman teknikal yang membuatkan broker tu jadi rugi sampailah pihak LP sendiri pun tidak membayar rebate dan buat habis. Waktu itu rakan-rakan terdekat saya ada bayar jugalah, sampai semualah saya ni 8 bulan jugalah kemurungan. Saya partner saya Cik Puan Imam Malik, Tuan Saiful Rasul lah banyak membantu. Syed Quraish Sifu saya pun banyak membantu. Saya sampai tahap sewa kereta, bawa Grab. Kereta Azia, bawa Grab. Masa tu saya tak nak dengar langsung pasal forex. Jangan sembang pasal forex, memang saya itulah kalau mencarut kan tak baik pula kan. Saya memang tak dengar, tak mau dengar dah. Waktu tu lah. Dalam tu kecewa. Dalam tu. Kan. Tertekanlah juga, Mau tak tekan. Kita nak berdepan dengan klien-klien tu member sendiri. Ya. Saya memang sunyi menyepi, tetapi Facebook saya tak pernah delete. Okay. Saya tak pernah tukar Facebook baru, dan juga nombor phone pun masih lagi nombor lama. Yang lama. Ya, betul. Ada ramai rakan-rakan trader di Indonesia ataupun di Malaysia yang mengajak saya lah. Kata jomlah balik kan, jadilah IB aku, jadilah MIB aku, jomlah kerja dengan broker ni. Saya kata saya tak nak dah. Tak apalah, aku bawa Grab. Aku sanggup tidur dekat KLIA tunggu orang daripada aku dengar pasal forex lagi dah. Tak mau dengar dah. Sebab saya habis hilang kepercayaan ramai-ramai kawan-kawan yang baik lah dengan saya. Kan. Tapi disebabkan desakan hidup, tak boleh nak tahan, ada trader daripada Indonesia yang minta saya mengajar di sana. Ada 6 tempat lah, Surabaya ada, Bali pun ada, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, 6 tempat. Mereka bayar saya sehari $1,000.
sehari $1,000. untuk satu pembelajaran. Ya, teknik SQD itulah. Oh okey, teknik yang Sebab saya mengajar sambil live trade. Itu jadi yang mereka ni kemudian banyak yang dah make it profit gila-gila kan. Lepas tu mereka kat sana pun naik banner. Mereka kata teknik ni 100% accurate. Oh, saya pun goyang juga kata jadi mati saya. Jangan buat pasal kan. dia naik dulu dia banner naik macam tu. Itu yang orang sanggup bayar kelas sampai $250 tu. Dia bayar dekat ejen sana lah. Yelah, ejen sana yang bayar cikgu kan. Tapi dia bayar saya $1,000 je. Dia untung banyak. Tapi tak apalah. Tapi tak apa. Masing-masing. Okey, niat pergi untuk mengajar, dia mesti rasa ya Allah, bolehkah aku buat ni? Aku baru je down ni. Kan? Pasal steady balik lah. Pasal lawan balik lah. Kemudian selepas tu dengan beberapa broker sebagai MIB juga, saya ditawarkan pula bekerja dengan broker Just Perfect Market. Itu pun umur tak panjang, setahun je lingkup lagi. Saya pun Allahu Akbar. Stres tu hanya Tuhan saja yang tahu. Dan last IB saya minta berkumpul. Okey, mereka nak saya bawa broker mana, mereka pilih Light Forex sebab mereka suka dengan sistem copy trade di Light Forex, dan sehingga kini saya bersama dengan Light lah, sama dengan sebagai MAP. Okey. Baik, Muhammad Ibrahim Adam Taib. Encik Mi, dari pengalaman Encik Mi, apakah motivasi yang mendorong Encik Mi sehingga kini? Okey. Apa yang mendorong? Tanya boleh, dah berkahwin? Sudah. Anak? Belum ada rezeki lagi. Belum ada rezeki, tapi insyaAllah. Okey, nak tanya sebelum jawab soalan ni. Baik. Isteri, ayah, keluarga semua tahu? Semua tahu. Sebab saya sebagai introducer broker, saya kena hebohkanlah satu dunia yang saya buat apa. Tapi kalau dengan mereka orang luar yang tak kenal ni, saya terpaksa beritahu yang saya ni bekerja sebagai konsultan jual beli mata wang secara online. Kalau sebut forex kan kata haram. Penat saya nak menjawab. Betul lah. Dia forex ni betul lah, malah nak ulas panjang lah. Ya, betul. Nanti ada masanya kita ulas, kita beritahu kat orang di luar sana. Sebab fizikal ni tetap fizikal, cuma kita tak pergi ke mata wang kan. Betul. Kita beli mata wang tu secara tunai, secara fizikal. Lepas tu kita jual balik dekat dia, tak. Betul. Kita buat secara mudah. Betul. Itu je lah. Baik, yang memotivasikan. Yelah, jatuh bangun saya dengar Cik Mi dahsyat ni. Kan sampai bawa Grab apa semua. Support daripada family dan keluarga. Saya sebenarnya tak cerita banyak lah dekat family. Banyakkan dengan partner saya, dengan rakan-rakan yang rapat. Macam tu lah. Sebab saya pun jenis yang agak ego juga. Kita pun segan nak minta duit, minta tolong kan. Selagi tangan ada, kaki ada, kepala otak ada, kita gerak dulu. Macam tu. Baik. Okey, dorongan. Ini dorongan pula, motivasi dan dorongan Encik Mi sehingga kini. Okey, saya percaya manusia ni dia boleh drive ataupun dipandu dengan sendiri ni oleh subconscious mind melalui 3 benda. Satu, big why. Ya, big why ni kita ingin kereta apa, kita ingin rumah apa, kan? Nombor 2, nombor 2 adalah grand why. Grand why ni kita buat kerana mak ayah yang tercinta dan juga anak bini lah. Mereka nak sekolah ke, atau mak ayah kita sakit, kita perlukan nurse untuk jaga mereka sementara kita bekerja ke, kerana mereka. Ini dipanggil grand why. Mighty why ni adalah status, kedudukan, dan juga mereka punya maruah lah. Maksudnya apa? Apalah kau ni kan, anak bini tak makan, kau buat apa, tidur ke? Contoh, status, cabar lah. Maknanya kita kena buat satu, tak boleh malas lah. Bila ada 3 benda ni, kita akan automatik jadi rajin, jadi semangat hari-hari sehingga 24 jam macam tu. 3 perkara tu ingat ya Muhammad Ibrahim gunakan 3 perkara. Nak lebih lanjut direct lah PM sendiri datang kelas ke apa kan. Okey, baik, ni dah settle. Okey, boleh tak kita share sikit kat sini. Kita ibaratkan penonton di luar sana adalah orang yang tak tahu pengetahuan apa langsung tentang dagangan mata wang asing ataupun forex. So apa yang Cik Mi nak pesan kat diorang ni? Okey, pertama kali kalau orang yang baru dengar pasal forex ataupun saham-saham, saya tidak mahu sentuh dia memang sama tapi adik-beradik tiri. Kalau sebut ni nanti gaduh, kita cerita pasal forex saja. Forex ni
dia bukannya sebagai tempat jalan keluar daripada belenggu kemiskinan. Dia trade mesti gunakan duit lebihan. Itu yang saya suka pesan lah. Bila kita rushing, bila kita terdesak, memang kita takkan ke mana-mana dalam bidang ni. Sebab apa? Sebab benda ni dia boleh jadi ketagih. Dia ketagih, orang boleh buat dia jadi macam mesin kuda. Masa tengah dalam toilet pun boleh tekan lagi, tengah nak tidur tekan lagi, tengah bawa kereta tekan lagi position. Tak ada kesudahan. Sebab itu saya risau sebenarnya. Orang-orang baru, saya dah banyak kali jumpa orang yang bercerai-berai, jual tanah, jual rumah, jual motor, jual kereta. Betul. Kan? Jual kereta hari ni, esok dah habis lah duit tu. Macam-macam kes. Itu dia terlampau obses. Dia sebagai penagih candle. Kita tak mahu macam tu. Kita nak jadi sebagai trader profesional. Kita tahu limit, berapa yang kita sanggup loss, berapa yang kita sanggup profit, macam tu lah. Mana tahu. Okey, itu satu nasihat yang baik untuk newbie di sana. Jangan cepat sangat cepat seronok orang kata kau keluar modal sekian, jangan terpengaruh. Setiap minggu aku bagi kau profit sekian. Wah, kalau macam tu kena faham risiko lah. Kena faham risiko. Kena faham. IB kena beritahu dengan betul tentang pengurusan risiko. Okey, tip sebagai seorang bukan IB tip sebagai seorang trader kalau nak berjaya. Kan Cik Mi belajar sampai habis 10,000. Lepas tu terpaksa pula berjumpa dengan ramai cikgu. Minta pandangan. Usaha cikgu ni sebenarnya pun dah mahal. Sebab sanggup ke sana kemari, utara, selatan, kan. Mana tempat tak pergi. Betul. Okey. Yalah, kita bagilah sedikit macam mana pendorong jugalah bagi orang kat luar sini. Sebab kadang-kadang dia tak ada kemampuan nak ke sana kemari. So tip untuk menjadi trader konsisten. Okey, tip nak menjadi trader yang konsisten ni, yang pertama macam saya beritahu tadi, kena jadikan dia sebagai hobi. Tak boleh rushing, tak boleh terlalu mendesak, tak boleh terlalu push. Macam itulah. Dia kena santai-santai, enjoy macam tu. Bila trade, kalau boleh tolonglah trade dengan kedekut. Okay. Janganlah trade macam tak apa, aku anak orang kaya, anak putera raja, kan. Kalau loss depo lagi, jangan itu. Kena ada satu sifat kedekut. Bila ada sifat kedekut, berjimat cemat, dia boleh lama dalam bidang ni. Kalau deposit $100, masuklah 001. Kalau tak boleh tahan, masuklah maksimum 5 layer. Cukup. Bila dah loss dalam $20, okey, kerat, kita masuk lain pula. Macam tu. Kalau market tidak menyebelahi lah. Itu untuk trader di luar sana. Mungkin ada yang cakap, cikgu ni berjaya macam mana? Okey, dah dengar cerita macam ni. Kadang-kadang kita terlepas nak bagi pesan kat diorang. Tapi pesanan semua dah complete dah. Dah cukup baik dah. Jadi ambil je lah. Okey, saya tengok kalau ada soalan lain. Sifu terbaik dalam industri forex. Okey, antara sifu terbaik. Okey, baik. Saya tengok yang mula-mula tadi. Ni dah forex kena tipu ni. Berapa? Okey, loss terbanyak yang pernah cikgu loss. Saya gelak dulu lah loss. Loss ni saya rasa ada lah. Kalau saya kira secara langsam lah, adalah pernah lah yang sendiri punya, yang duit sendiri punya. Yelah, duit sendiri. Saya rasa ada lah dekat dalam lebih RM1,000 lebih lah. Kalau ikutkan lah so far, trade saja. Trade saja. So far dengan sekarang dengan profit dan juga income IB tu, kalau ikutkan, kalau saya kumpul tu boleh capai dalam 6 angka lah. Alhamdulillah. Tapi ingat kena jadi IB juga macam mana pun. Okey, ratus ribu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana terpaksa berhabis. Okey, kenangan paling manis dalam trade ni. Jangan IB, trade. Okey, IB. Kita nak bagi dia orang kat luar semangat ni. Semangat ni maksudnya trade bila profit tu adalah pernah 1 bulan tu saya profit manjang je profit. Paling banyak berapa?
Paling banyak saya pernah deposit 500 dalam satu malam, maafkan saya, esok hari itu profit lebih kurang dalam $6,000 daripada 500. Gold ke? Tak GJ. GJ dengan GA. Ni dua pair favorite saya lah. GJ dengan GA. Okey, itulah selain daripada amount tu, apa yang dapat diberikan lagi kepada dia orang ni, sebab kadang-kadang dia orang profit, dia orang tak nak rasa duit tu, dia nak simpan, dia orang trade balik. Okey, tip saya, apabila dah profit daripada modal, tolonglah withdraw dan tinggal modal asal balik. Dengan cara macam ni kita akan sentiasa beringat, oh punya ni modal aku balik ni, padahal kita dah lupa dah, kita dah withdraw dah profit sebelum ni. Kan pendapat saya, ada setengah orang pendapat berbeza, tapi pendapat saya tak galakkan compounding lah. Tak galakkan, minta maaf lah. Banyak. Saya ada pandangan saya sendiri. Kalau kita rasa nak depo $10,000, depo lah $10,000. Tapi kalau modal kita $100, bila dah profit melebihi $1, withdraw, tinggal modal $1 balik. Lepas tu dah profit lebih banyak tu, kita depo baru di akaun yang baru. 5,000 ke 10,000 tu pula. Ni sebab untuk jaga emosi. Untuk jaga emosi. Bahawasanya biar dia ingat, ni modal aku $1 je ni. Macam tu. Mungkin cara lain berbeza lah, saya tak tahulah, tapi ni pendapat saya lah. Okey, itu bagus. Jadi mana yang kita dapat, kita withdraw je lah. Kita tinggalkan modal kita. Kalau dah banyak sangat yang kita kita withdraw tu dah banyak, buka lain account dengan $100 juga. Pulanglah duit, tak kisahlah. Betul. Okey, menarik. Cerita Cik Mi yang paling best dalam trading. Cik Mi yang paling best dalam trading ni daripada Muhammad Nizab Pawan. Paling best dalam trading. Paling best. Cerita Cik Mi yang paling best. Apa tu? Saya trading yang paling best lah. Paling best dalam trading ni sebenarnya ialah bila kita boleh untung $1,000-2,000 satu malam kan. Betul. Okay. Memang bila keluar buka je pintu rumah tu rasa macam terbang lah. Di awal-awalnya ni kan, orang pertama yang kita akan call confirm lah isteri ke, kalau yang belum kahwin awek ke, mak ayah ke, tanya nak makan apa, nak makan paling best, beli perfume dekat mereka ke, tolong bayar duit kereta ke ayah ke. Itu benda paling best lah bila kita profit, kan. Tapi yalah, market bukan selalu kita punya. Betul lah. Kadang-kadang tu yang di awal-awal tu beginner luck ni untuk pelajar-pelajar baru kita boleh sebut beginner luck lah. Untuk yang dah lama ni dia dah tahu kan keuntungan dia. Dia biar tahu Jahwari mandikam kalbu panggil kan. Wow. Okay, nice jawapan. Okay, terima kasih Nizab Pawan. Okay, sekarang ni ada satu persoalan tentang kelas. Kita bagilah peluang ni, kita ada pun tak banyak, ada 15 minit je lagi. Kan? Kelas yang selalunya Cik Mi buat ni ikut negeri ataupun Cik Mi hanya buat di Kuala Lumpur? Baik, buat masa sekarang saya hanya membuat kelas di office dan training center saya sendirilah di Jalan Ampang. Okey, di Jalan Ampang. Sebaris dengan Hospital Gleneagles tu. Kelas hari Selasa, kelas basic. Apa itu major pair, apa itu cross pair, macam mana tekan buy, macam mana tekan sell dekat account demo lah. Okey. Kan letak penny order macam mana, kita akan ajar secara teori dan praktikal 8.30 malam hingga pukul 11.30 malam oleh Tuan Muda Faiz namanya. Saya dah tak mengajar sekarang ni, saya bagi je anak-anak muda yang semangat ni mengajar lah. Betul lah, kita bagi orang yang dia mengajar ni pun dia ada orang-orang dia. Tak semua orang boleh mengajar. Betul. Dia tahu banyak ilmu tapi dia nak macam mana aku nak cakap kat budak ni. Dia jadi macam aku nak cakap apa ni, dia faham tak? Dia kena ada kemahiran sikit public speaking lah. Yes. Itu yang betul tu. Okay, selain ni ada yang tanya, sekiranya dia ni dekat luar lah, contoh Syazwan ni dia dekat Ipoh, so apa jalan yang dia ada untuk belajar dengan cikgu? Saya sebenarnya ialah macam kita dulu, kita sanggup pergi ke utara, timur, selatan kan, menghadap sifu-sifu ni. Ada yang berbayar, ada yang kena mengeteh pun kena bayar 350, 150 saya bayar dulu. Tapi kalau macam yang berada di Ipoh, mungkin dalam 2 jam je tu, boleh je ambil cuti satu hari, datang jumpa kelas kan. Sebab kami kelas setiap minggu. Selasa kelas basic, hari Rabu kelas SNR, SND oleh Tuan Zafri.
Oh, ada 2 cikgu. 2 cikgu. Hari Jumaat kelas SQD pula Tuan Faiz juga yang mengajar. 3 hari konsisten selama setahun kami buat. Kecuali yang PKP yang tak boleh buat. Itu tak je. boleh buat lah. Okey, ni siapa tadi ni? Syazwan Mansur. Ingat hari Selasa, Rabu dengan Jumaat. Kalau nak tahu detail dia kena tanya dengan Facebook nama apa Muhammad Rozaimi Rozilan juga. Sama je, senang nak cari. Betul. Okey, lepas ni mungkin Cikgu Astro boleh letakkan akaun cikgu ke dekat komen, nanti senang dia nak terus messenger atau apa-apa kan. WhatsApp link lah, WhatsApp link lah, senang. WhatsApp link pun boleh dekat orang komen, tak ada masalah. Sebab apa yang kita nak saya nak mudahkan, CTC nak mudahkan supaya setiap tetamu yang datang dia akan membawa sesuatu untuk orang di luar sana. Okey, 3 kelas ni memang kelas yang percuma. Cuma hari Jumaat tu wajib depo $1 dekat akaun sendiri. Akaun sendiri? Ya, betul. Itu untuk advance tu kot? Itu advance terus. Kan. Lepas tu kalau mereka rasa tak faham juga dengan tutor yang mengajar ni, boleh jumpa dengan saya dekat bilik belakang juga. Boleh jumpa one to one, tak ada masalah. Yang penting faham. Itulah. Nombor 2, saya pun ada lantik Cikgu Rosidi. Beliau mengajar di Telegram sahaja. Seorang jauh pun boleh belajar juga. Itu pun percuma. Itu pun percuma Percuma. Alhamdulillah. Okey, banyak peluang untuk belajar Syazwan Pak Su doakan kau carilah jalan. PM lah saya nanti di Facebook. Kalau betul-betul bersemangat nak tahu, nak belajar, kita jangan lemah lah, jangan lemah. Jauh lah, aku malas nak pergi. Kena kuat semangat, berkorban sikit lah. Cik Mi dulu berapa mi dahsyat tu. Dengar kat Johor ada Johor. Dengar dekat sana. Sebab Sabah Sarawak tak pergi. Tak berenang saya kata. Okey, bila masuk soal IB, yang pertama yang perlu ada dekat IB, kita bagi sikit lah. Kita bagi sikit apa yang perlu ada dekat seorang IB untuk dia menjadi seorang IB yang baik lah, yang bagus. Okey, IB ni dia yang pertama dia kena tahu apa yang dia buat ni sebenarnya dia bukan cerita pasal jual produk broker, bukan pasal teknik. Sebenarnya dia kena faham dia ingin bernetworking, ingin berkawan-kawan dan juga merapatkan silaturahim. Itu yang pertama. Kena faham dulu. Tapi memang betul. Kena faham dulu. Kan, kalau kita niat nak menjual, hasil ni tak ke mana-mana. Dia kena ada niat berkawan, bernetworking supaya dia ramai kenalan. Jika susah, senang minta bantuan, contohlah. Dan bila dah ada networking tu, barulah kita akan ada watak diri yang betul. Watak diri yang betul ni maksudnya sebagai seorang IB, kenalah berpakaian kemas, tak bolehlah pakai seluar pendek, tak bolehlah pakai slipper. Malu kita dengan industri unit trust, insurans, itu salah. Saya tak setuju. Kita kena tunjuk steady, kan? Maksudnya kekemasan kita. Baru orang boleh percaya. Kita nak sembang juta-juta, tapi kita pakai slipper pun slipper jamban, tak sesuai dengan watak diri yang bidang kita bawa ni. Okey. Okey, satu yang menarik sambil kita menantikan soalan-soalan lain, apa tip untuk jadi FTT? Saya terpaksa berhenti kerja atas faktor kesihatan. Wow. Okey. Dia nak jadi FTT, full time trader. Okey, terus terang saya beritahu kalau kita Muhammad Azlan okey. Kalau kita duit yang ada dalam bank ni pun cukup makan, saya sarankan buat juga intrusive broker, IB. Buat juga IB dan juga sambil trade pelan-pelan. Kemudian boleh juga cari jalan untuk jual signal ke ataupun jual e-book ke sampingan. Kita dalam bidang forex ni, kita tak boleh pandang trading ni 100% yang boleh menjana income. Dia kena pandang pelbagai sudut. Contoh, saya bagi contoh, kita ada pisang, kita jangan harap jual pisang saja. Kalau dah busuk tak boleh nak jual dah. Itu masalah tu. Kita kena buat jus pisang, kena krepek pisang, daun pisang, kena buat semua benda tu. Sambil-sambil lah orang kata. Maknanya kita ni kena otak kena ligat sikit. Kalau nak harap trade saja, itu yang selalu ramai loss, terdesak. Hari ni aku tak profit lagi ni, aku kena tekan lebih, jahanam. Tapi kalau IB pasif, bulan-bulan ada. Macam saya bantu IB saya, mereka tak perlu mengajar apa pun. Klien atau trader mereka akan datang kelas saya yang saya anjurkan. Mereka just recommend saja. Biar saya dan saya punya team yang akan uruskan klien mereka daripada A sampai Z.
Itu satu pula bagusnya bila kita tahu ada cabang lain untuk kita jadi FTT. Okey. Sekiranya kalau tak berminat ke ataupun apa ke, kalau nak jadi FTT ni apa yang perlu kita fikirkan? Okey, nak jadi FTT ni biar kena ada duit lebihan yang sangat banyak lah dalam bank. Tu untuk menanggungnya lah besok tu kan, betul. sikit. Sebab saya dah jumpa ramai orang, ramai yang tewas dengan emosi lah. Semua teknik betul, semua teknik tak ada salahnya. Yang salah diri sendiri, yang emosi tak boleh nak kawal sebab terdesak nak pakai duit. Kalau mereka yang ingin jadi FTT ni, contoh, saya bagi contoh diri saya boleh jadi FTT sebab apa? Gaji trading saya dengan IB saya punya income tu dah 3 kali ganda daripada gaji asas selama 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut potong. Contoh gaji saya RM5,000. Saya kerja dengan company ABC lah contoh. Tetapi income trading saya dengan affiliate RM15,000. Selama 6 bulan RM15,000. Boleh lah jadi FTT. Okey. Ni pendapat saya lah. Betul. Okey, kalau tak ada confident level yang macam tu, rasanya stay je kerja asal buat part time je, trading dengan IB. Okey, terima kasih banyak membantu Niza, Pawan, Sazwan. Okey. Niat berkawan dan bernetworking. Okey. Watak diri yang betul, bagus. Padu Cik Mi. Kemudian macam mana nak jadi IB? Ni daripada siapa nak sebut nama pun tak kerti ni. Inson Creek ke apa ke? Macam mana nak jadi IB? Terangkan sikit lah, dia nak tahu tu. Okey, nak tahu sifat-sifat ciri-ciri IB ke macam mana? Dia macam mana nak jadi IB? Macam mana nak jadi IB? Okey, yang asas mestilah tahu pasal ilmu trading sikit, pasal broker sikit kan, ilmu brokerage sikit. Tetapi benda ni dia akan sendiri belajar apabila klien ataupun trader yang banyak tanya soalan dekat mereka. Bila klien tanya soalan pelik-pelik, apa itu leverage, apa itu slippage yang susah-susah, mereka boleh forward kepada saya bagi jawapan tu pada mereka, mereka forward balik pada klien mereka. Dah lama dengan soalan klien ni mereka akan jadi lebih bijak lah. Tu satu. Nombor 2, kena ada sifat suka sharing dengan rakan-rakan ataupun kawan-kawan ataupun siapa-siapa saja kan. Kalau suka sharing, kau trade forex, jaga-jaga ni benda jahanam ni. Contoh, kita cerita awareness, tolong bantu dia, takut kawan-kawan dia masuk money game ke apa kan, yang atas nama forex, kita bagi kesedaran macam tu. Biar IB tu biar suka bersharing, dia boleh jadi IB lah. Tu je. Okey, siapa tanya tadi, entah nama pun susah nak sebut dah. Encik tak tahulah. Tak apalah Inson Creek ni. Okey, Faizrul terbaik, Fairuz terbaik, Haizat. Apa beza teknik dan juga strategi dia? Teknik dan juga strategi. Okey, teknik ni ialah kalau kita kira support dan resistance. Baik. Okey, strategi pula kita nak letak berapa banyak lot. Dekat mana kita pintu keluar kita, kat mana pintu kecemasan kita. Itu strategi. Teknik support dan resistance. Strategi pula berapa lot kita nak masuk. Dan juga pintu keluar kat mana, pintu emergency mana. Itu kena ada tu. Kena ada. Itu je jawapan ringkas saya. Okey, macam mana nak cari klien? Macam mana cari klien? Sampai ke tahap tu kau tanya ni. Sambung sampai besok ni. Terima kasih atas jawapan dan perkongsian Cik Mi. Datang jumpa saya lah nanti. Nak contact Cik Mi, berminat nak tahu pasal IB boleh. Boleh. Okey, pendapat tuan dengan grup daripada Indonesia, Drago Cham. Apa pendapat tuan dengan grup daripada Indonesia iaitu Astronos? Okey, apa ni? Astronomet. Ya. Bagi saya tak tahu dengan lanjut pasal grup ni, tapi pernah lah nampak dekat YouTube apa semua kan. Mereka ni bagus. Ada tentang video-video penceritaan apa semua. Saya yakin mereka pun juga merupakan sebagai institusi broker juga, mana-mana broker tu lah. Itu salah satu strategi marketing dan mereka bagi education. Baik. Okey, cikgu, lebih kurang kita ada dalam, kita habis 9 suku 10 suku. Baik, kita ada 5 minit. Okey. Saya berikan ruang dan peluang ini untuk Cik Mi, apa sajalah berkenaan dengan Cik Mi, apa company ke ataupun ada sedikit promosi-promosi ke, saya berikan ruang ataupun ucapan-ucapan terima kasih kepada orang yang telah banyak membantu.
Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada isteri saya, Cik Puan Safiah, ya. Partner saya yang saya sangat hormati, Tuan Saiful, dan juga Cik Puan Imam Malik. Boleh suruh dia datang, Pak. Yeah. Kemudian barisan IB champion saya, Iqbal, Faiz, Al, Zack, dan juga ramai lagi yang saya tak sempat nak fikir kan. lupa. Dan juga kepada Tuan Fahmi, Presiden Asia Pasifik iaitu Light, dan juga Tuan Faizal dan Tuan Shoni kerana beri kami peluang dan ruang menjadi sebahagian keluarga besar dalam Light Finance di Malaysia. Dan kami di sini memang merupakan modus operandi kami memang memberi kesedaran kepada orang awam tentang bahaya, risiko dan juga reward apabila berada dalam industri forex. Itu betul. Ya, sebab itu kami membuat kelas 3 kali seminggu, dan juga ada grup senior, grup support, dan juga grup video, dan juga refresh sesi geteh di office. Kadang-kadang sesi mengeteh ni pun penting kan? Penting. Kan? Sambil-sambil kita mengeteh tu, santai. Dah lama tak sembang pasal ni kan? Betul. Okey, satu soalan last Cik Ari Osman. Mantap Tuan Mi, satu perkongsian yang sangat berharga. Ada tip tak nak memahami sesuatu teknik yang diajar oleh seorang cikgu? Saya baru 2 bulan start. Bagus. Baru 2 bulan Itu start. soalan paling bagus. Okey, saya ingin berkongsi, manusia ni dia kalau ni nak mahir satu benda tu, satu kena menonton, melihat, mendengar, membaca dan menghafal. Last kali ni dia kena berkongsi. Dia kena berkongsi. Kalau dia nak mahir suatu teknik tu, dia dah faham, dia dah salin nota, dah hafal sampai terbawa dalam mimpi. Dia kena cerita dekat orang sebelah apa yang dia belajar. Barulah dia cepat faham. Okey. Ini yang saya alami dengan teknik BMA. 3 bulan saya tak faham apa-apa, sampai belajar dengan Cikgu Omar advance sekali. Bila saya start berkongsi dengan orang, kefahaman tu lebih mudah. Bila trik tu cepat je. Dia kena berkongsi. Tuan kena berkongsi. Tu dia. Okey, siapa tadi Cik Ari Cik Ari Osman, Pak Su harapkan anda menjadi seorang trader yang konsisten. Okey, nak tahu lebih lanjut tentang Cik Mi, bolehlah PM dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini ada 3 minit lagi. Okey. Mantap Tuan Mi, satu perkongsian yang sangat berharga. Macam mana dengan local deposita tu cerita nantilah kemudian kan. Okey, last soalan saya. Baik, Pak Su. Sekiranya dah trade lama, macam contoh Pak Su lah, dah trade lama sangat, tak berjaya, tak dapat, tapi nak lagi. Dia nak macam mana nak refresh balik tu, dia kata macam okey, contohlah 4 tahun 4 tahun, dalam 4 tahun ni trade loss je, 4 tahun ni loss saja, tapi hati tu nak lagi. Okey, pendapat saya lah, kan, pendapat saya, stop dulu trade, kerja lain dululah. Tu dah. Maknanya kosongkan dulu. Sebab dia macam ni, Pak Su, dia manusia ni, dia lain orang, lain PL dia. Betul. Macam kami mengajar orang. Ibarat macam sekolah memandu, kita ajar pakai bel, bawa, kalau kawasan sekolah bawa 30, 15 kan, lampu merah jangan langgar, kalau double line jangan potong. Kita ajar semua ni dan mereka akan buat. Tapi bila dah pandai, semua akan langgar ikut cara masing-masing. Pendapat saya, kalau orang tu jenis tak sabar, jenis rushing, jenis tamak, forex ni dah bukan bidang dia, saya minta maaf, tidak kesian, habis semua harta tanah pusaka boleh tergadai. Betul lah. Maknanya rehat dulu, refresh balik otak, kosongkan balik. Jadi IB dulu ke, jual signal ke, macam-macam lah kalau nak berada dalam bidang forex jugalah. Cara nak kontrol dia punya ketagihan tu, buat benda lain dulu, tapi berkaitan forex juga. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada Cik Mi ataupun Cikgu Rozaimi yang banyak berkongsi banyak benda yang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni alhamdulillah, kalau mana yang baru tengok ujung-ujung, boleh tengok ulangan lah, sama ada dekat wall kami ataupun di laman web CTC, TV CTC ataupun di channel kami di ctc.fm. Baik, sekali lagi Cik Mi, terima kasih banyak-banyak. Halalkan segala perkongsian. Amin, insyaAllah. Saya doakan semoga terus berjaya. Amin. Dan
kita sambung makan balik lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu sekian dulu untuk segmen 165 ini bersama dengan Cikgu Cik Mi ataupun Saudara Rozaimi. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selepas ini Cikgu No Name bersama dengan anda.